Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Laporan dimulakan dengan sebanyak 23 warta bagi 3 kawasan di Krian Saratok dan 271 surat hak tanah telah diserahkan kepada penerima dalam Majlis Penyerahan Warta Rizal Komunal Bumi Putera Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN dan surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN bagi kawasan Krian Saratok pada Rabu. Majlis penyerahan telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Berucap pada majlis tersebut, Datuk Patigi Tan Sri Abang Zohari berkata semua aset perlu mempunyai dokumen, begitu juga dengan tanah supaya tiada yang menuntut hak pada masa akan datang. Kalau tidak, inilah apa akan terjadi, multi claim, orang claim banyak. Sebab itu kita mesti ada undang-undang. Orang yang klaim tanah itu, tanah dia, temudak dia, memang sudah dia punya, maka kita keluarkan surat yang mengatakan tanah itu dipunyai oleh rumah panjang itu. Dan sebelum surat dikeluar, mesti sukat dulu. Sukat mengikut bukti-bukti yang ada, kita sukat. Itu Seksyen 6. Kita sukat, habis sukat dia menjadi Community Land, NCR. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugat Bas yang turut hadir pada majlis tersebut berkata surat tanah akan diberikan secara percuma untuk memberi manfaat kepada pemilik tanah dan juga orang ramai setelah ia disukat dengan Seksyen 6 dan Seksyen 18. Yang pertama, kawasan yang akan telah diwarta bawah Seksyen 6 adalah kawasan Mapar, Babang dan Rimas meliputi 1,723.65 hektar owned by 4 longhouses. Kedua, kawasan Kedap, Mulupak, Awek, Saratok, kawasan 2,143.2 untuk 8 buah rumah panjang. Ketiga, Kerangan Rusa Ulu, Krian, Saratok, 901 hektar dipunyai oleh 17 rumah panjang. Berita seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS wujud dari rakyat dan akan terus memperjuangkan hak rakyat di Sarawak ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam program Bersama Rakyat Calon GPS di Umar Beluhu, Long Panai pada Selasa berkata GPS mengamalkan hak kesamarataan dalam pucuk pimpinan bukan sahaja di peringkat kerajaan negeri, malah kerajaan pusat. Tegas beliau, GPS akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan Sarawak ini dengan mengembalikannya kepada rakyat. Sehubungan itu, katanya pilihan raya kali ini menentukan kerajaan yang akan memimpin dalam masa 5 tahun akan datang. Datuk Amar Awang Tengah menambah kestabilan politik di Sarawak adalah hasil usaha GPS melalui pimpinan Ketua Menteri. Sementara itu, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang juga pengerusi tetap Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar yang juga turut berucap memberitahu hanya GPS yang mengamalkan corak pemerintahan yang saksama dan penduduk perlu memberikan sokongan kepada GPS supaya memudahkan pemberian bantuan dan projek. Dalam majlis sama, Timbalan Speaker Dun Sarawak merangkap calon GPS N78 Mulu, Datuk Gerawat Gala yang turut berucap memberitahu pelbagai peruntukan telah disalurkan untuk mempertingkatkan kehidupan rakyat di kawasan itu. Selanjutnya di Betong dengan golongan belia di situ diingatkan untuk mempersiapkan diri dengan pendidikan, sikap dan mental yang positif agar tidak ketinggalan dari mendapat manfaat pelbagai bentuk pembangunan yang akan dibawa ke bahagian itu. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugat Bas, persiapan itu adalah langkah bagi mereka menjadi ahli perniagaan dan usahawan yang berjaya pada masa akan datang. Ujarnya, mereka perlu melihat peluang yang ada, terutamanya pertanian moden dengan bahagian betong sebahagian daripada kawasan bakul makanan betong atau mukah. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan program pendidikan komuniti SPAO yang dianjurkan Institusi Pendidikan Guru IPG Kampus Rajang di SPAO pada Selasa. Datuk Ahmad Douglas menambah usaha tersebut juga turut menuntut IPG Kampus Rajang memainkan peranan yang penting khususnya dalam pengambilan pelatih di institut itu.
Beliau berkata syarat kemasukan ke institut itu yang ketat telah menyukarkan permohonan walaupun ramai yang bercita-cita menjadi guru. Katanya beliau telah membangkitkan isu tersebut kepada bekas Menteri Pelajaran Sains dan Penyelidikan Teknologi untuk mengurangkan syarat tetapi masih mengekalkan kualiti profesion perguruan. Ke perkembangan berikut, persidangan antarabangsa pertama mengenai reka bentuk untuk kehidupan lestari ICDESL 2021 anjuran Universiti Teknologi MARA UiTM telah diadakan secara fizikal dan bersemuka bermula 14 hingga 15 Disember 2021 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Persidangan tersebut dibahagikan kepada 4 kategori iaitu sains semula jadi, kejuruteraan dan teknologi, kemanusiaan dan sains sosial serta inovasi pendidikan. Objektif ICDESL diadakan adalah untuk menyediakan platform bagi peserta tempatan dari kedua-dua akademi dan industri untuk membentangkan pengetahuan berwibawa mereka dan pertemuan penyelidikan yang paling terkini. Hadir menyempurnakan majlis tersebut pada Selasa Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Hee Chang Kee bagi mewakili Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Manakala di Limbang, pembinaan bangunan baharu Giat Mara di Limbang dijangka siap pada Ogos 2023. Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Seri Matsir Khalid memberitahu sebanyak 10 juta ringgit diperuntukkan untuk projek tersebut di bawah rancangan Malaysia ke-11. Maklumat projek Giat Mara Limbang 10 juta dan di 9.5 juta untuk kerja-kerja bangunan, 500,000 untuk bekalan alatan dan perabot, di keluasan tanah 5 ekar dan tempoh pembinaan dijangka siap pada Ogos 2023 kalau dimulai pada awal tahun 2021 lah. 22. Awal 2022 dijangka siap Ogos 2023, maknanya boleh dipindahkan daripada bangunan lama ke sana pada Ogos 2023. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pecah Tanah Giat Mara Limbang Baru di Limbang pada Isnin. Terdahulu semasa berucap dalam Majlis Pecah Tanah itu, Datuk Seri Matzid berkata penubuhan Giat Mara adalah inisiatif bagi memberi laluan dan peluang kepada belia mempertingkatkan kemahiran mereka. MARA telah mengambil inisiatif dalam awal 90-an ataupun di akhir 80-an. MARA mengambil inisiatif kerana akan ada nanti anak-anak belia, anak-anak muda ini yang tak akan terus dapat laluan pengajian sampai ke universiti kerana terkandas sama ada di SPM-nya ataupun di STPM-nya. Maka sudah tentulah tuan-tuan dan puan, tempat mana anak-anak ini mau pergi. Sebab itu wujudnya seperti Pusat Giat Mara, seperti Institut Kemahiran Mara, kemudian ada lagi Politek Mara dan pelbagai lagi sekolah-sekolah ataupun institusi kemahiran untuk anak-anak belia di kampung, di pinggir bandar dan juga di bandar. Pada majlis itu turut diadakan penyampaian watika dan bakul makanan kepada 19 penerima bantuan program perumahan rakyat termiskin PPRT, Bina Baru 20 penerima program peningkatan pendapatan PPP KPLB dan penyampaian sijil tamat latihan kepada 50 peserta program Long Life Learning 3L daerah Limbang. Turut diraikan 15 pelajar B40 yang menerima alat bantu pembelajaran peranti elektronik sumbangan Yayasan Pelajaran MARA YPM dan 15 penerima sumbangan wang tunai serta bakul makanan di bawah program tanggungjawab sosial korporat Rural Capital Berhad. Sementara itu berucap dalam program Pemimpin Bersama Rakyat di Balai Raya Kampung Long Sukang pada Ahad, Datuk Seri Matzid menjelaskan pembinaan jalan Long Luping ke Bakelalan yang memerlukan peruntukan besar akan diusulkan kepada Kerajaan Persekutuan. Katanya untuk meneruskan agenda pembangunan di kawasan Bakelalan, beliau meminta pengundi di situ memilih calon GPS Dun Bakelalan, Sam Laya pada 18 Disember ini sebagai wakil rakyat di kawasan Dun berkenaan. Dalam pada itu, Sam Laya menyeru para pengundi untuk memberikan sokongan kepadanya dan berikrar akan berusaha membangun dan memajukan kawasan Dun Bakelalan.
Turut hadir Timbalan Menteri Pengangkutan Merangkap Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong, Duta Khas Perdana Menteri ke Republik China Merangkap Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing dan Ahli Dewan Negara Merangkap Naib Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Senator Paul Igai. Di Miri pula, proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 PRN12 yang diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Miri pada Selasa berjalan lancar. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu telah hadir seawal jam 7.30 pagi bagi meninjau proses pengundian awal yang terdiri daripada anggota polis dan pasangan masing-masing. Pada PRN12 Sarawak kali ini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP yang harus diikuti dan dilaksanakan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Thankful lah to our those frontliners here. Kami will improve SOP lah, definitely. I and nothing from the health section. This is a big health section. So we are here to see that we all keep our SOP lah, and that's very important. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas meninjau proses pengundian awal bagi Dun Piasau di bangunan Ruai Kenyalang, IPD Miri. Seramai 399 pengundi awal terdiri daripada anggota polis dan pasangan mereka turun membuang undi dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Sementara itu, Datuk Sebastian Ting menambah, GPS akan mempertingkatkan kempen dengan memperjelaskan dasar dan polisi GPS kepada rakyat di kawasan Dun Piasau. Sementara itu, calon GPS bagi Dun Kabong, Muhammad Chi Kadir, mempergiatkan kempennya dengan turun padang menyantuni penduduk di beberapa rumah panjang di kawasan itu pada Isnin. Kempen Muhammad Chi turut disertai pergerakan wanita PBB Kabong yang bergerak di sekitar kampung Emplang. Ia dilakukan secara norma baharu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dalam usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19. Seterusnya, tiada istilah pilih kasih dari segi kaum dan agama dalam pentadbiran calon GPS Datuk Mong Dagang sepanjang beliau menyandang kerusi Dun Bukit Bergunan selama ini. Bahkan tegasnya, beliau mendengar segala rintihan masyarakat dari setiap peringkat umur di kawasannya. Berucap dalam program kempen GPS bertempat di Dewan Kampung Melayu Bakong pada Selasa, Datuk Mong memberitahu pembangunan yang diperolehi di Bukit Bergunan selama ini adalah hadiah buat rakyat yang sentiasa menyokong pimpinan kerajaan GPS selama ini. Jelasnya, semua masyarakat menerima manfaat dan sehingga kini tiada isu yang timbul melibatkan sebarang pertelikahan maupun ketidaksefahaman. Justru beliau meletakkan harapan yang tinggi kepada semua penduduk di situ agar terus mengukuhkan kepercayaan sepenuhnya kepada GPS agar dasar dan agenda pembangunan yang telah dirancang termasuk yang sedang dilaksanakan di Sarawak dapat diteruskan. Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.